Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sudah tahu keputusan yang telah pun berlaku. Tetapi ada satu kejutan yang memang saya tak sangka langsung. Dulu saya ingat ketika Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja diumumkan kalah di mahkamah dan dipenjarakan, beliau adalah manusia yang paling bising, paling membantah, paling cuba untuk membantu Najib Razak. Tapi sekarang inilah yang berlaku, ya. Inilah yang berlaku. Tapi baguslah. Janganlah nak lebih-lebih sampai nak melawan mahkamah, nak menghina mahkamah, ya. Jadi setelah permohonan Najib Razak ditolak oleh mahkamah, ini yang Zahid Hamidi kata. Ini yang Zahid Hamidi katakan. Beliau berkata, ini yang nak kongsi kepada anda semua ni. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak bagi kes yang membabitkan dana SRC International perlu dihormati. Itu kata Zahid Hamidi. Betul lah kata siapa? Sabudin Husin. Dia kata kita bagilah 3 ke 6 bulan. Najib akan dilupakan. Tak sampai 3 tahun Najib akan dilupakan. Tapi tak dilupakan. Cuma mungkin Zahid sekarang dia dah dapat terimalah kenyataan itu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan majoriti 4-1 yang telah dibacakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Datuk Vernon Ong Lam Kiat, itu adalah ketetapan yang telah dibuat oleh panel hakim di mahkamah. Kata Zahid Hamidi, itu adalah keputusan mahkamah. Katanya ringkas ketika ditemui pemerintah dalam Majlis Santunan Kasih Ramadan Negeri Perak tahun 2023, Sekolah Izzuddin Shah di sini pada Jumaat. Timbalan Perdana Menteri itu bagaimanapun enggan untuk mengulas lanjut berhubung perkara itu. Saya ingat dulu dekat-dekat pilihan raya, ramai orang berkempen sampai kena ejek si Zahid Hamidi kerana sampai nangis-nangis dia ketika berucap untuk Najib Razak. Tapi baguslah, sekarang saya pun bersyukur juga kerana apa? Kalau Zahid Hamidi dah berubahlah, dah boleh terima keputusan bahawa itu adalah putusan mahkamah dan itu bukanlah satu yang tidak adil atau zalim. Mahkamah Persekutuan pada Jumaat yang lalu atau kemarin telah menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Susulan itu keputusan yang dibuat pada tahun lalu, pada 23 Ogos pada tahun lalu dikekalkan iaitu penjara 12 tahun. Makna kata 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tahun 2034 barulah Najib Razak akan dibebaskan daripada penjara. Okey, jadi kita bersangka baik, kita mendoakan semoga Najib Razak akan terus sihat untuk menjalani proses pemenjaraannya sehingga akhir tempoh. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian kerana terus bersama dalam channel ini. Terima kasih yang sudah tekan butang subscribe. Terima kasih yang
Selalu bagi komen, terima kasih yang sudah join member. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang join member dan jadilah member di dalam channel ini kerana Anda amat special. Anda amat special tentunya bagi channel ini. Okey. Najib Razak kala lagi sekarang terpulang kepada pengampunan agung. Sekarang terpulang kepada pengampunan agung. Sama ada agung berkenan untuk mengampuni atau tidak. Tapi yang pasti saya fikir agung yang ada sekarang ini mungkin tak sempatlah untuk Najib Razak. Tak sempatlah. Mungkin Najib Razak perlu untuk menikmati beberapa tahun lagi di penjara. Sekurang-kurangnya kalau saya tak silap, sekurang-kurangnya secara biasanya, sekurang-kurangnya Najib perlu menjalani 30%, 1/3 daripada tempoh. Jadi maksudnya 4 tahun lah, 4 tahun dalam penjara. Kemudian barulah boleh review semula adakah dia layak untuk diampuni atau tidak. Mahkamah Persekutuan pada hari ini telah mengesahkan menolak permohonan Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sam Berhad. Susulan itu keputusan yang dibuat pada 23 Ogos tahun yang lalu itu oleh panel hakim yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Hakim Negara mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta terhadap Najib adalah kekal. Ini bermakna bekas Perdana Menteri itu kekal di penjara Kajang dan pilihan terakhirnya untuk dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Najib dilaporkan sudah pun memfailkan petition untuk mendapatkan pengampunan tersebut pada 2 September tahun 2022 lagi. Jauh lagi kot. Prosiding ini didengar oleh 5 panel hakim persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli bersama Datuk Vernon Ong Kam Liat Kiat, Datuk Rosaria Bujang dan Datuk Nordin Hassan dan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Keputusan itu dibuat dengan majoriti 4-1 iaitu Vernon Ong, Rosaria, Nordin dan Abu Bakar menyokong untuk menolak rayuan Najib kerana tidak bermerit. Vernon Ong ketika membacakan keputusan itu memberitahu hak bekas ahli Parlimen Pekan itu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil tidak dinafikan ketika pendengaran rayuan. Sebaliknya, kata peguam beliau, Datuk Hisham T. Potek enggan mengemukakan penghujahan lisan walaupun dibenarkan berbuat demikian oleh Tengku Maimun. Justru katanya Tengku Maimun akhirnya terpaksa menolak rayuan tersebut. Sehubungan itu tiada kesilapan mahkamah ketika pendengaran rayuan Najib dalam kes SRC International rasuah bernilai 42 juta ringgit oleh panel hakim pada tahun lalu. Katanya di Mahkamah Persekutuan hari ini. Panel hakim membuat keputusan tersebut selepas mendapati permohonan kebenaran semakan itu adalah lebih menjurus kepada permohonan untuk menyemak merit keputusan panel dalam rayuan akhir pada Ogos 2022 itu. Turut hadir adalah isteri Najib, Datin Sri Rosmah Mansur yang diiringi beberapa peguam di kedua-dua laluan utama menuju bangunan tersebut sekali kedengaran melaungkan bosku dan beberapa lagi lowongan yang lain. Okey, jadi berharaplah Najib kena berharaplah sungguh-sungguh kepada belas kasihan ataupun pengampunan diraja daripada Agong, dan pastinya Najib memerlukan belas kasihan daripada Tuhan Yang Esa. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia. Selamat malam.